Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ya kepada pelajar-pelajar yang sedang mengambil SPM pada tahun ini, iaitu SPM tahun 2020. Okey, hari ini cikgu akan share kepada pelajar-pelajar mengenai pengenalan kepada asasi. Okey. Ramai di kalangan pelajar-pelajar bertanya kepada cikgu, apa itu asasi apa itu asasi? Okey, jadi hari ini cikgu berpeluanglah untuk memberitahulah murid tentang asasi ya. So, apa itu asasi? Okey, mungkin juga ramai di kalangan pelajar-pelajar lah lepas SPM sendiri, di kalangan ibu bapa kan, dia kurang memahami apa itu program asasi. Okey, ini adalah sebab kerana pelajar lepas SPM ni banyak dihidangkan dengan maklumat SPM, okey, maklumat diploma dan juga maklumat tentang matrikulasi lah. Jadi maklumat tentang asasi ni agak berkurangan. Jadi murid pun kurang faham lah. Kalau tanya cikgu tentang matrikulasi dan asasi, mereka kata sama lah. Okey, hari ni cikgu tak nak bincang pasal matrikulasi ataupun diploma ataupun STM, cuma cikgu nak bincang mengenai asasi lah. Okey, info mengenai asasi ni, program asasi ni kalau kita ni agak kurang lah, amat jarang dibincangkan dan diperkenalkan di sekolah-sekolah lah. Okey, terutamanya untuk pelajar lepasan SPM. Okey, jika ada sekolah-sekolah yang buat, alhamdulillah, itu adalah kredit untuk anda ya. Okey. Jadi untuk mendapatkan gambaran umum ni, cikgu bagi tahu tentang program asasi ni. Okey, program asasi ni dia ada beberapa kelemahan dan kelebihan lah. Okey, kelebihan dan kelemahan dia. Okey, setiap sesuatu ni ada lebih ada buruk dia kan. Okey, jadi apa lebih apa kurangnya, cikgu akan bincang lepas ni, tolong dengar sampai habis video ni. Okey, program asasi ni adalah program khas yang dirangka untuk membolehkan pelajar cemerlang lah. Okey, untuk pelajar cemerlang ni melangkau program diploma. Maksudnya, pelajar ni lepas SPM, dia terus masuk ke asasi. Okey, maksudnya tak perlu melalui diploma lah, lepas tu terus pergi ke ijazah. Okey. Okey, biasanya tempoh dia sesingkat 1 tahun lah. 1 ke 2 tahun terpulang kepada keputusan calon lah. Kalau calon tu cemerlang, maksudnya dia dapat yang setahun lah. Kalau kurang cemerlang, dia akan dapat yang 2 tahun. Okey, apa lebih apa kurangnya kita akan bincang selepas ini ya. Okey, untuk pengetahuan pelajar semua ya, program asasi ni dikendalikan oleh universiti ya. Okey, dikendalikan oleh universiti lah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, KPT. Kalau matrikulasi itu di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM. Cuma asasi saja di bawah kendalian Kementerian Pengajian Tinggi, mana KPT yang kendalikan benda ni. Okey, maksudnya pelajar asasi ni dia kena belajar di universiti. Eh, dia kena belajar di universiti. Okey, dia terbagi kepada 2 lah tadi cikgu bagi tahu kan. Dia ada 1 dan ada 2 tahun dan sukatan dia lebih kepada khusus lah kepada program pengajian peringkat ijazah nanti ya. Okey. Jadinya ramai pelajar-pelajar tanya cikgu apa beza asasi dengan foundation? Ada juga pelajar tanya, okey, asasi tu apa? Apa foundation? Untuk pengetahuan pelajar ya, asasi dan foundation adalah benda yang sama. Okey, benda yang sama. Bahasa orang putih dia panggil foundation. Okey, kalau bahasa Melayu dia panggil asasi. Jadi asasi ni merupakan jalan yang sangat berisiko sebenarnya ya. Okey, ia merupakan laluan yang sangat berisikolah. Okey, kenapa dia berisiko? Lepas ni cikgu terangkan ya. Tapi ramai juga ya, walaupun dia berisiko, ramai juga pelajar-pelajar cemerlang ni dia cuba untuk memohon masuk ke asasi lah. Okey, mungkin pada pandangan mereka, okey, pada pandangan pelajar cemerlang ni tadilah, dia kata mungkin sebab belajar di asasi ni akan belajar universiti kan, sebab apa? Sebab lokasi belajar pun di dalam kampus.
Okey, itu yang menyebabkan pelajar-pelajar ni teruja kot. Kalau, matrikulasi ni, dia belajar di kolej matrikulasi, maksudnya dia bukan universiti lah. Okey, kalau bukan di universiti bermaksud, dia bukan dia macam tak best lah, macam tak seronok lah kan. Kalau asas ini kan belajar di universiti, rasa dah melangkah kaki ke, universiti lah kan. Okey. So, hari ini, cikgu akan bentangkan kepada pelajar-pelajar, mengenai asasi lah. Okey. Okey, ini paparan yang yang cikgu bagi pada awak. Okey, asasi, di universiti awam saja. Okey, asasi juga ada di, kolej swasta pun ada. Cara permohonan dia berbeza, tapi hari ini cikgu akan fokus kepada asasi universiti awam lah. Okey, kenapa cikgu mengatakan asasi foundation ni merupakan laluan yang berisiko? Kenapa kan? Hari ini pelajar tertanya-tanya kan, kenapa berisiko cikgu? Perlu ke saya masuk? Perlu ke saya belajar di asasi ini? Okey, jangan risau, dengar penerangan cikgu dulu. Lepas dah habis penerangan nanti, buatlah keputusan nak ke asasi ke nak ke tempat lain Okey. Okey, 12 universiti awam yang menawarkan program asasi lah. Okey. Ini universiti-universiti yang menawarkan asasi. Okey, universiti awam ni ada lebih kurang 20 buah kalau dekat Malaysia lah. Okey. Cuma yang menawarkan asasi hanya 12 universiti awam sahaja. Universiti awam ni maksud dia apa? Universiti bawah kerajaan lah. Ini bawah kerajaan. Yang swasta tu banyak. Cikgu tak nak bilang pada hari ini. Okey, universiti yang pertama adalah Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM lah. UKM. Universiti Putra Malaysia, UPM. Universiti Teknologi Mahara, ini UiTM. Universiti Melaya, UM lah. Okey. Dan kita ada juga universiti Malaysia Terengganu kan, UMT. Dan juga ada di Universiti Sultan Zainal Abidin di UNIZA lah, Terengganu juga. Okey, ada juga di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ni UIA. Ada juga di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Dan juga ada di Universiti Malaysia Sabah. Ada di Universiti Utara Malaysia. Okey, ada juga di Universiti Sains Islam Malaysia USIM ni dekat Nilai Negeri Sembilan Dan satu lagi ada di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM lah. Okey, ini asasi yang ada di universiti awam. Okey, ingat ya. Ingat ni. Ini adalah 12 universiti yang menawarkan asasi kepada pelajar. Okey. Jom. Okey, seterusnya. Okey, berkaitan dengan struktur khusus Okey, struktur khusus yang mana pelajar bila dah ambil asasi di universiti tersebut, wajib melengkaplah semua subjek yang semua subjek mengikuti struktur program pengajian yang diikutilah. Maksudnya kalau awak dibenarkan ambil 100 jam, subjek tersebut mana awak kena lengkapkan semua, barulah awak layak untuk diberi CJ asasi lah kan. Okey, mana kalau tak lengkap awak kena kena repeat ataupun kena ulang balik lah kan. Okey, tempoh pengajian cikgu dah bagi tahu tadi antara 1 tahun ke 2 tahun bergantung kepada keputusan awak. Kalau keputusan SPM awak cemerlang, awak boleh dapat yang tawaran yang 1 tahun. Seandainya awak kurang cemerlang, awak akan ditawarkan yang 2 tahun lah. Okey, apa beza 1 tahun 2 tahun? Dari segi masa lah dari segi masa agak berbeza dan kecepatan lupa cikgu nak bagi tahu tadi Okey, asas ini adalah program fast track lah. Fast track untuk awak sambung ke ijazah. Maksudnya lepas SPM terus sambung ke asasi, tahun aja terus melompat ke ijazah. Maksudnya awak ambil ijazah tu dalam umur yang muda lah. Dia sama macam matrikulasi. Matrikulasi pun lebih kurang setahun juga ataupun ke 2 tahun juga. Dia pun fast track jugalah untuk sambung belajar lainlah diploma 3 tahun kan. 3 tahun, so 3 tahun lah awak kena tamatkan pengajian tu, mengambil masa yang agak lama lah untuk anda sambung ke ijazah. Jadi kalau anda nak cepat pergi ke ijazah, asasi dan matrikulasi ni adalah jalan yang terbaik lah. Okey, macam mana cara nak mohon ni? Macam mana cara kita nak mohon asasi ni? Okey, kalau asasi,
kita nak mohon melalui UP online lah, okey, yang anda sedang isi sekarang kan. Pada 21 bulan ni pun dia akan buka sepenuhnya. Okey, dekat UP online kalau pelajar perasan lah kan. Pelajar buka ada tulis perkataan asasi kan. Itulah. Okey. Maknanya permohonan kena melalui UP online. Okey, pengambilan dia hanya tahun semasa saja ya. Maknanya tak bolehlah kata nak mohon tahun depan. Tahun depan baru nak mohon, asasi tak boleh. Asasi kena ambil pada tahun semasa saja. Maksudnya sekarang lah. Sekarang untuk yang ambil periksa SPM sekarang. Okey, untuk kalau tahun depan tu memang tak ada lah. Memang dah tak layak untuk batch lain lah. Batch yang ambil SPM pada tahun 2021 ni pula lah. Okey. Dari segi kos dari segi kos. Dari segi kos, pembiayaan sepenuhnya oleh KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi Okey. Kerana awak belajar dekat sini, ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Dia bagi penuh. Berapa dia bagi? KPT ni dia bagi RM1,950 untuk 1 tahun lah kalau anda setahun belajar. Maknanya KPT ni dia akan bayar pada universiti yang tempat awak belajar tu sebanyak RM1,950 untuk 1 tahun lah. Banyak kan? Okey. Apa perlu buat dengan duit tu? Duit tu untuk yuran pengajian anda lah. Nak belajar dekat universiti kan dia kena ada yuran pengajian kan. So, awak kena bayar lah yuran tu. Yuran tu antara berapa? Ini rate yang cikgu dapat lah. Antara 500 ke 600 bergantung kepada universiti. Kalau universiti ada 600, ada yang 500 Okey, so yang ni kena bayar lah. Yuran pengajian, yuran penginapan. Yuran penginapan ni tempat asrama awak nak tinggal tu kan. Okey, yuran penginapan ni dah lebih kurang dah 400 tu. 400 lebih 420. So, kena bayar ni. Anggaran ni awak bayar lebih kurang ini 600 contoh okey 600 penginapan 400 at least 1,000 lah. Okey. Ini 1,000 ni awak kena bayar. Kat mana dapat duit ni? Daripada sini, daripada 1,950 ni kan. 1,950 awak dapat daripada sinilah nanti Okey. So, tolak 1,000 tinggal lagi lebih kurang dalam 950. Itu adalah duit belanja awak lah. Awak duduk kat kolej kan nak makan ke, nak minum ke, nak naik bas ke kan, nak beli buku-buku ke. Okey, kalau tak cukup mintalah mak ayah awak tanggung sikitlah kan. Kalau tak cukup untuk tahun saja. Okey. Kalau yang 2 tahun, yang 2 tahun dia up satu lagi lah. Siapa yang nak duit banyak tu sambunglah ke 2 tahun kan. Ini untuk yang dapat tawaran 2 tahun lah. Saya dapat 1,950. Lepas tu tahun depan dapat lagi 1,950. So dapat lebih kurang 3,000 lebih saya rasa dekat 4,000 tu dia dapat. So dia kena tolak lah yuran penginapan dan yuran pengajian tu saya tak tahulah universiti tolak dulu ataupun dia bagi pada awak untuk bayar kemudian, saya tak pastilah. Cuma awak akan ada dah bagi sedikit untuk awak buat pembelanjaan. Okey, dari segi pengiktirafan. Ini yang the best ni kan. Belajar-belajar tak iktiraf kan. Okey, diiktiraf tak? Kalau asasi memang diiktiraf oleh IPT lah. Cuma dalam negara Malaysia saja. Okey. So kalau awak belajar dekat UUM ke kan, UIA ke, UM ke, maksudnya dia dalam Malaysia saja diiktiraf. CJ asasi tu kalau awak nak bawa ke nak belajar ke luar negara kan, contoh nak pergi belajar ke Korea ke, nak pergi ke Jerman ke, ke Amerika ke, memang tak layak, tak diiktiraf Okey. Dan tidak semua universiti awam menerima asasi dari semua universiti. Kena faham ya. Tidak semua universiti awam ni menerima asasi dari semua universiti. Maksudnya kecuali asasi UM dan UiTM sahaja untuk ke peringkat ijazah. Okey, faham tak? Okey, cikgu jelaskan Okey. Awak ambil asasi ni awak nak ijazah betul. Sebab kita ambil asasi ni kita nak fast track nak ke ijazah, nak belajar ijazah ni. Okey, bila nak belajar ijazah, kita belajar di asasi. Bila belajar di asasi,
kita nak sambung pelajaran ke ijazah tu, kita kena tengok universiti mana yang kita ambil asasi tersebut. Jika asasi kita daripada UM ataupun UiTM, kalau daripada UM atau asasi UiTM, kita bebas nak ke mana-mana universiti dalam negara Malaysia. Contoh kan? Saya bagi contoh. Awak belajar dekat Universiti Melaya. Ambil asasi kan? Bila awak ambil asasi dekat sini, awak tamat belajar Universiti Melaya ni, kalau awak nak sambung Universiti Melaya, of course dia bagi peluang lah. Memang dia dah alur-alurkan. Tapi seandainya kursus di Universiti Melaya tu awak tak minat, awak nak ijazah tapi awak nak universiti lain. Contohnya awak nak pergi UUM. Dibenarkan. Ataupun awak nak pergi UPNM ke, boleh. Kan awak nak pergi Universiti Malaysia Sabah Sarawak pun boleh. Ataupun awak nak pergi UiTM pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya UM dengan UiTM ni dia adalah universal. Dia boleh masuk di mana-mana saja universiti yang awak nak mohon. Awak nak masuk UPM pun boleh, UKM pun boleh, Universiti Malaysia Terengganu pun boleh, Uniza boleh, semua boleh lah. Cuma dua universiti ni sahaja, Universiti Teknologi Mara UiTM dan Universiti Melaya sahaja. Kalau universiti lain, cikgu, saya belajar asasi di UPM, boleh ke saya nak sambung belajar ke universiti ambil ijazah dekat UKM? Boleh ke? Jawapan dia, tak boleh. Tak boleh dan tak dibenarkan. Kalau awak ambil, kalau pelajar ambil asasi di UPM, maksudnya awak kena belajar dekat UPM lah. Sambut ijazah pun dekat UPM sahaja. Tak boleh sambut ijazah ke universiti lain. Kalau awak ambil UKM, contoh awak ambil UKM, tamat belajar asasi di UKM, awak boleh sambung belajar di UKM sahaja. Tak boleh sambung ke universiti lain. Cikgu nak mohon UUM boleh ke? Tak boleh. Sebab syarat awak kalau belajar asasi UKM lah tempat awak. Kalau awak belajar asasi di Uniza lah tempat dia. Walaupun kos tu kau ijazah saja awak tak setuju kan? Awak tak suka, terpaksalah awak hadap. Itulah sebab saya kata asasi ni sangat berisiko untuk pelajar-pelajar yang minat ijazah dia lain. Dia ambil asasi dia lain, lepas tu nak ijazah dia nak tukar kan. Kalau universiti tu, contoh UPM, awak ambil asasi UPM, ada kursus yang awak nak, okey, no problem. Tapi kalau tak ada, awak nak pindah ke universiti lain, tak boleh. Tidak dibenarkan. Hanya dua universiti sahaja yang membenarkan, iaitu Universiti Teknologi Mara UiTM dan Universiti Melaya sahaja. Ingat ya, bubuh dalam kepala. Nanti kalau nak pilih asasi nanti, kalau awak pilih UiTM dengan Universiti Melaya, maksudnya awak boleh sambung di mana-mana universiti yang awak minat lah. Selain itu, awak tak dibenarkan. Memang tak ada button dia, memang tak boleh pilih lah. Itulah pengiktirafan dia. Pengiktirafan dia. Dah lah laku dalam negara saja kan. Lepas tu, universiti-universiti lain tak menerima asasi ni di semua universiti lah kecuali UM dan UiTM saja. Tolong dengar ya. Yang ni tolong ambil perhatian lah. Sebab awak kena pilih nanti apa kelebihan dia ni? Apa kelebihan dia ya? Kelebihan dia dapat membantu pelajar membuat persediaan untuk melanjutkan pengajian ijazah lah. Dia fast track lah. Saya bagi tahu tadi kan. Maksudnya kalau awak nak cepat belajar, awak masuk dekat asasi ni setahun aja terus pergi ke ijazah. Maknanya dia mempermudahkan lagi lah. Dia membantu anda untuk membuat melanjut pelajaran ke ijazah. Struktur pengajian ni dia merangkumi soft skill soft skill pun ada dan akademik pun ada. Maksudnya awak belajar asasi ni, awak juga ada soft skill dia akan ajar lah macam mana teamwork kerja kumpulan, macam mana berhadapan dengan masyarakat kan. Kemahiran ni kemenjadian ni dan akademik lah. Akademik pun dia of course pun dia utamakan jugalah. Itu bagus dia dekat asasi ni kan. Dan jika pelajar cemerlang kalau awak cemerlang contohnya dapat 4 flat kan asasi. Akan terus ditawarkan ke ijazah tanpa perlu memohon UPU online. Maksudnya awak yang tidak cemerlang ni tak perlu mohon UPU lah. Maksudnya universiti tu dah offer tu kepada awak dah.
dia offer terus masuk universiti tersebutlah. Kalau belajar dekat UM masuk UM kan. Kalau UPM masuk UPM lah. Maksudnya dia offer kepada awak ya. Okey, apa kelemahan dia? Kita cerita kelemahan hari ni Okey, apa kelemahan dia tu? Jika gagal asasi, okey, ini kita tak nafikanlah dalam belajar setahun, 2 tahun tu ada kegagalan, okey. Ramai jugalah pelajar gagal, ada yang berjaya cikgu tak nafikan ramai yang cemerlang fall flat pun ramai sebenarnya asasi ni. Tapi tak lekang juga ada yang gagal asasi ni. Jadi kalau gagal asasi, apa perlu kamu buat? Kamu tiada pilihan lain lah. Maksudnya kamu gagal asasi, tiada pilihan lain melainkan kamu kena menggunakan semula kelayakan SPM kamu untuk melanjutkan pelajaran ke CJ ataupun diploma saja. Okey, bermaksudnya kamu kena mohon balik. Masuk ke UPU online, gunalah kelayakan SPM. Maksudnya kelulusan SPM tu mohonlah balik diploma lah. Cuma kategori tu bukan kategori A lah, awak kategori B. B maksudnya SPM tahun yang lepas-lepas lah. Maksudnya awak sudah ketinggalan setahun lah kan. Lepas tu awak pun baru mohon balik dekat UPU online. Okey. Jangan sedih, jangan kecewa lah. Yang gagal asasi tak ada masalah. Anda ada peluang lagi untuk memohon mohonlah UPU online, ambillah, gunalah SPM anda balik tu untuk ke diploma lah. Mesti mana yang awak minat ataupun ke CJ lah. Okey, CJ asasi ni, okey, yang kedua CJ asasi tidak boleh memohon kerja tau. CJ asasi kalau dapat CJ asasi di akhir nanti, okey, anda tidak boleh guna CJ asasi itu untuk memohon kerja, tak dapat tak ada kerja kosong untuk orang menggunakan asasi. Dia tak sama dengan STPM kan. STPM matrikulasi pun sekarang dah boleh dah boleh mohon kerja. Kalau STPM pun dah boleh mohon mohon dekat SPA kan, sebagai penolong pegawai lah, sebab dia sama taraf dengan diploma. Tapi kalau asasi dia tak boleh kerja nak memohon kerja tu tak boleh lah. So sebab apa? Sebab kita tak lengkap lagi, dia fast track saja untuk ijazah kan. So awak punya syarat dia tak lengkap lagi lah. Okey, so kena sambung belajar lagi ni. Okey, jika keputusan asasi kurang cemerlang, okey, tak dapatlah 4.0 kan, 3.5 ke atas tu tak dapat kan. Yang dapat hanya cukup-cukup makan 3.0, 2.5 kan, ataupun 2.0. So anda perlu memohon melalui UPU online untuk pengajian ijazah lah. Okey, lepas ni nanti dah lepas asasi nanti dia akan keluar lagi satu UPU online. Bukan lepasan SPM lah, lepasan STPM ataupun lepasan asasi ataupun setaraf lah. Itu awak mohon yang tu lah nanti. Cumanya kalau kurang cemerlang ni, dia tengok keadaan lah. Mana kos awak nak minta pun awak tak boleh demand lah. Dia akan tawarlah kursus-kursus yang bersesuaian dengan awak lah. Sebab tu kalau nak belajar ijazah pilihan nanti, contohnya ikut cita-cita kan, minat yang tu, maksudnya awak kena asasi ni perlu mantap lah. Kalau 3.5 ke atas tu pun dah okey dah. Sebaik-baiknya 4.0 lah. 4.0 for flat, sedap lah. Awak nak demand course yang awak minat kan, kerja awak minat tu kan. Okey, kalau kurang ni terpaksalah kita terima apa saja yang ditawarkan oleh UPU. Memanglah kita akan isi minat kita. Tapi tengoklah minat kita tu berdasar putusan kita apa yang selayaknya. Okey, pelajar lepasan asasi selain UiTM dan UM tidak diterima sambung pengajian ke ijazah universiti awam yang lain. Saya beritahu tadi dah kan. Mana UiTM dan UM sahaja yang diterima, yang lain tak diterima untuk masuk ke universiti awam yang lain lah. Maksudnya kalau belajar dekat UPM, asasi di UPM, awak kena sambung di UPM. Okey, kalau nak pelbagai ambil UiTM. Kalau belajar di UiTM, memang banyaklah. Boleh belajar di mana-mana U yang minat, sama dengan UM. Okey, majoriti universiti luar negara tidak menerima asasi lah. Cikgu kata tadi lah, iktirafan dia tu tak ada di universiti luar negara. Jadi majoriti universiti di luar sana tu dia tak ambil pelajar-pelajar lepasan asasi untuk belajar di luar negara. Okey, tolong ingatlah ini adalah kelemahan-kelemahan asasi yang perlu anda
ketahui sebelum anda melanjut pelajaran ke asasi ya. Okey. Okey, cikgu nak fokus sikit ya tentang asasi UiTM ni kan. Okey. Kenapa dia ni sangat kan? Okey. Yang pertama, asasi ni dia dah lama, tahun 2009 lagi ya. Sudah ditubuhkan lah. Okey. Sudah lama. Sekarang 2021 dah berbelas-belas tahun kan. Okey, ini antara asasi yang ditawarkan ya. Asasi undang-undang, kesejahteraan, TESOL kan, dan asasi sains lah. Okey. Program yang paling ramai ya, asasi di Malaysia ni ya. Okey. Program asasi yang paling ramai sekali dekat Malaysia lah. Okey. Dianggarkan lebih kurang dalam 5,000 kot. 5,000 pengambilan ya, untuk satu pengambilan. Okey, untuk asasi di UiTM ni ya. Okey. Dan bila dah ramai, mestilah permohonan ni mestilah ramai kan. Okey. Setiap tahun jumlah permohonan untuk masuk ke asasi UiTM ni memang sangat ramai. Okey. Sangat-sangatlah ramai. Mungkin pelajar tahu kan, UiTM dengan saja boleh sambung universiti lain. Jadi mereka banyak isi ni lah. Banyak isi asasi UiTM dengan sebab itulah UiTM kata selalu banyak permohonan untuk masuk ke asasi ni lah. Jadi pengambilan dia pun ramai 5,000. Kalau anda rasa was-was tak cukup kan, macam-macam diri ni tak sempurna, tak payahlah mohon kan. Kalau rasa nak mencubalah sebab anda ada 12 pilihan, 12 permohonan. So bolehlah cuba kan. Kok mana tahu rezeki awak, rezeki anda semua kan dapat nanti ya. Okey, asasi UiTM masih perlu memohon UPU untuk mengikuti program peringkat ijazah lah. Okey, sama juga walaupun dia ambil asasi UiTM, maksudnya dia perlu memohon melalui UPU online lah. Bila dah tamat UiTM nanti, kena ikut ya. Kena mohon melalui UPU online untuk ijazah ya. Tetapi mereka akan diberi keutamaan untuk masuk ke universiti program asasi mereka lah. Kalau mereka daripada contohnya kan, maksudnya mereka diberi keutamaan terlebih dahulu lah. Untung kata kalau belajar asasi ni sebelah kaki dah melangkah masuk lah. Sebab ni mesti dia ambil pelajar-pelajar lepas asasi mereka lah. Sebab mereka dah kenal kan. Tapi kalau nak boleh mohon ke ni lah kan, UP online. Okey, jika anda adalah lulusan program asasi UiTM dan tidak berminat untuk sambung pengajian peringkat ijazah berkenaan di UiTM, anda boleh dan anda minat untuk masuk ke universiti lain dalam bidang sama, anda perlu memohon di UP online ataupun bidang-bidang lain lah. Maksudnya anda asasi UiTM, okey. Dan anda boleh masuk ke universiti mana-mana berminat. Tapi kalau anda nak masuk dulu, anda kena isi UP online lah maksudnya. Maksudnya universiti lain tak tawarkanlah kepada anda ya. Okey, UiTM tu tak tawarlah kepada anda. Maknanya anda kena, ataupun universiti lain tu tak tawarlah kan. Anda kena mohon sendiri dekat UP online, pohon universiti mana yang nak ya. Okey, program asasi di universiti lain, pelajar lulusan program asasi tersebut terbataslah. Maksudnya asasi lain universiti UUM kan. Universiti Sabah Sarawak tadi kan, ataupun universiti apa lagi tadi ya. Okey, Universiti Malaysia Terengganu, USIM, UIA kan. UIA, UPM, UKM, ini dia ada dia ada macam terbatas lah, terhad. Kalau belajar dekat UIA je lah boleh sambung. Boleh sambung universiti yang sama. Itulah keterbatasan dia. Calon juga boleh memilih untuk mengikuti program pengajian sains dan teknologi yang ditawarkan di UiTM. Maknanya kalau awak asasi UiTM, anda boleh pilihlah kursus-kursus yang ada di UiTM lah. Sekiranya anda memenuhi syarat yang telah ditetapkan, anda boleh masuk UiTM tu. Ambillah kursus apa, pengajian sains dan teknologi ke pun boleh ya, tak ada masalah. Okey, calon yang tamat program asasi sains di UiTM perlu memohon ke program ijazah sarjana muda melalui PKP. Ini UiTM punya. Okey, bahagian PKP ni ni Jabatan Pendidikan di bawah UiTM. Anda kena mohon kat situ lah nanti untuk sambung ke ijazah. Okey.
Okey, ini kelayakan kelayakan asaslah untuk masuk ke program asasi UiTM ya. Okey, terdapat 2 syarat yang perlu yang perlu anda lepasi, okey, yang anda perlu penuhilah. Okey, syarat yang pertama syarat am, okey, dan syarat yang kedua syarat khas programlah. Okey, syarat am macam nilah kan. Yang pertama warga negara Malaysia. Okey, kalau anda bukan warga negara, mana tak layaklah. Okey, lulus peperiksaan SPM lah. Sekurang-kurangnya 5 kepujian. 5 C ke atas. Termasuklah bahasa Melayu. Bahasa Melayu mesti C kalau anda lulus saja tak boleh lah. Tak boleh mohon asasi Mesti C ke atas. Bahasa Melayu C ke atas dan lulus sejarah. Lulus sejarah. Lulus maksudnya E lah. E dah lulus sejarah, dah boleh mohon lah kan. Okay, kalau gagal sejarah maksudnya awak tak dapat SPM kan. Okay. So, SPM 2013 ke atas lah maksudnya. Ini untuk SPM SPM 2013 ke atas. Sebab ini adalah memerlukan lulus sejarah ya. Okay. So, 5 kepujian lah. 5 kepujian yang anda perlu penuhi. Kalau dah tengok result nanti, BM berapa ni, kepujian lulus C ke atas. Okay. Sejarah lulus. Okay. Ini maknanya dah penuhi. Yang ke ni syarat khas syarat khas program inilah mendapat memenuhi ataupun mendapat minima maknanya paling rendah grade A tolak dalam 2 mata pelajaran dan B dalam 2 mata pelajaran berikutlah. Okey, mana pilihlah antara MX, Fizik, Biologi dan Chemistry kimia kan. Okey, pilihlah yang mana minima 2, contohnya A tolak kan. A tolak 2. Contohnya Fizik dengan Biologi A tolak Chemistry dapat B, siapa lagi? Admat dapat B. Boleh mohon lah. Mesti 2 A tolak, 2 B. Ikutlah mana-mana subjek ni. Subjek Admat ke, Fizik, Biologi ataupun Chemistry. Kena tengok yang mana lah. Kalau tak cukup, tak boleh. Contohnya cikgu, saya 2A je. 2A okey. A tolak ni contohnya awak dapat 2B. 2B tak boleh lah. Ni tak cukup, tak lengkap kan. Kalau 2A tolak okey 2A tolak A ke atas maksudnya. A tolak A plus kan. Okey, B pertama B. Kalau dapat C tak dapat lah walaupun C plus. C plus subjek ni. Subjek lain tak boleh 4 subjek ini sahaja. So semaklah nanti kalau dapat yang ni boleh mohon Okey, dan bahasa Inggeris minima dia nak B minimal bahasa Inggeris B. Kalau bahasa Inggeris dapat C, minta maaf. Anda tak boleh mohon asasi UiTM lah. Tak boleh mohon sebab syarat minima. Minima ni paling rendah. Grade B. Kalau A, B plus. Kalau B tolak pun tak boleh. Contohnya awak dapat B tolak pun tak boleh. Sebab dia nak B lah. B plus, A tolak, A plus. Itu maksudnya layak lah. Okey. Dan calon tidak cacat anggota lah. Sebab nanti susah kalau cacat Okey. Jika anda memenuhi syarat asasi lepasan UiTM di atas, anda bolehlah memohon untuk masuk ke program asasi UiTM. Kalau tak dapat, maaf. Okey. Okey, itu saja saya cikgu kata itu saja saya rasa awak pun dah jelas tentang asasi ni. Apa yang awak perlu bersedialah sebab nak mohon asasi ni diharapkan dengan penerangan cikgu ni awak lebih faham, lebih mengetahui asasi mana yang awak nak mohon. Bukan cikgu nak halang awak mohon. At least awak get ready lah dengan baik dan buruk dan awak get ready lah asasi mana yang menjadi pilihan awak. Okey. Cikgu rasa ini saja taklimat cikgu pada kali ini. Okey. Kalau tak faham, boleh komen kat bawah lah. Komen kat bawah dan cikgu akan bantu yang mana patut. Okey. Itu saja hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lagi.